Ya, Alhamdulillah tiba masanya dalam segmen Pembuluh Masyarakat. Seperti kita berikan tadi, kita dengan tajuknya hari ini iaitu Hari Keluarga Kebangsaan 2023. Dan Alhamdulillah bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Puan Siti Alifah Awang Osman, merupakan Pegawai Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Sihat? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan Alhamdulillah. rasanya Mahirah ya dan juga Auda penonton sekalian, belum lagi terlambat kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri ya. Terima kasih sama Jua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah. Terima kasih kerana berkunjung beraya di tempat kami juga. Dijemput. Pagi. Dijemput. Dijemput. Jadi datang. Alhamdulillah, betul sekali. Di samping-samping orang kata ni membicarakan mengenai dengan topik yang akan tadi bawakan ini. Inilah kunjungan Hari Hari Raya, Raya. juga, kan? Open office. Open office. Studio terbuka. Studio terbuka, betul. Studio terbuka sebetulnya. Itulah kan. Alhamdulillah. Jadi Puan, ini yang akan kita bincangkan berkenaan dengan Hari Keluarga Kebangsaan bagi tahun ini ya, tahun 2023. Jadi seperti yang telah kita nyatakan, memang setiap tahun lazimnya di pertengahan Mei mungkin ya. Jadi setiap Mei. Jadi insya-Allah mungkin daripada Puan sendiri mungkin dapat memberikanlah bila sebetulnya ni sambutan Hari Keluarga Kebangsaan untuk tahunan ini, Puan. Terima kasih Mahira dan juga Daud. Okey, sambutan Hari Keluarga Kebangsaan simpelnya HKK supaya sanang. Telah mula disambut pada tahun 2012 yang mana telah diisytiharkan pada setiap hari Ahad pertama pada bulan Mei. Sebenarnya diisytiharkan sebagai Hari Keluarga Kebangsaan di negara Brunei Darussalam. Jadi tahunan ini jatuh pada 7 Mei 2023 bersama dengan 16 Syawal 1444 Hijrah. Jadi tadi ada menyambut pada pertengahan Mei. Jangan confuse. Tapi sebenarnya itu Hari Keluarga juga. Tapi ganya ia bertepatan dengan Hari Keluarga Antarabangsa. Jadi pada bulan Mei itu disambut setiap 15 Mei setiap tahun di seluruh dunia. Jadi selaras dengan orang pengiktirafan dunia terhadap keluarga itu sebagai unit keluarga, institusi terpenting dalam masyarakat oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Sambutan ini juga bertujuan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan lagi kesedaran terhadap isu-isu berkaitan dengan keluarga. Lebih-lebih lagi dalam konteks trend global dan perubahan masaannya, dan terus membawa perubahan signifikan juga kepada struktur keluarga di negara bukan saja di negara kita ni tapi seluruh dunia. Jadi harapan kita ni sebenarnya sambutan Hari Keluarga ni ialah untuk menjadi wadah, platform untuk menggalakkan masyarakat membina keluarga bahagia, harmoni dan juga berdaya tahan. Jadi pentingnya orang meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga itu dan juga memeduli keluarga kita itu sama-sama. Baik Puan, setiap acara ataupun majlis yang diadakan di negara tadi lazimnya ya memang akan disediakan satu tema ya. Betul. Jadi kita yakin untuk HKK pada tahun ini iaitu Hari Keluarga Kebangsaan ini pun tidak terkecuali, pasti ada temanya. Betul. Mungkin Puan dapat mengongsikan kepada penonton kita, silakan. Okey, boleh. As we know, keluarga ni adalah unit paling terkecil dalam sesebuah masyarakat yang mana tanya itu memerlukan each other. Orang keterbergantungan kita ni itu sama dependent on each other Jadi oleh kerana kita ni dependent on each other tu menjadikan keluarga tu sebagai safety net kita ni. Jadi yang mana kita ni memerlukan sokongan kasih sayang, perhatian, terutama sekali apabila keluarga kita itu menghadapi masalah, juga kesulitan dan juga kesusahan. Orang susah senang sama-sama. Jadi dalam ikatan bonding keluarga ni sebenarnya dapat orang dibuktikan dan menjamin sebuah keluarga tu dalam apa jua masalah tu support itu penting. Jadi tema kita ni adalah keluargaku harapanku yang merupakan sebenarnya yang merupakan slogan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan semenjak 2012 lagi. Jadi tema ni sebenarnya trademark. Senang kan disebut. Keluargaku harapanku. Jadi ada message itu nampak my family itu harapan kita ni, Pak. So jadi orang ramai pun faham, tidak payah lagi disebut apa maksudnya keluarga aku, apa maksudnya harapanku. Jadi orang ramai boleh menerima. Jadi
lurus tu, erti kata lain senang kita ni faham. Jadi insya-Allah mudahan juga dengan tema-tema ini walaupun yang sama setiap tahun, kita ni dapat meningkatkan kualiti kehidupan berkeluarga tu. Mendidik ke generasi yang akan datang mengenai pentingnya institusi keluarga di negara Brunei Darussalam tanpa melihat situasi dan status kehidupan mereka. Ya, betul sekali. No matter what kata orang. Betul. Apapun betul keadaannya, Ya. Keluarga tetap harapan kita ni. Betul. Alhamdulillah. Jadi itulah ya tema sambutan Hari Keluarga Kebangsaan untuk tahun ini masih lagi mengekalkan temanya iaitu Keluargaku Harapanku. Jadi Puan, mungkin kita ingin ketahui juga apa sebetulnya fokus sambutan Hari Keluarga Kebangsaan untuk tahun ini. Okey, tadi bercakap pasal tema. Okey, ini kita bercakap pasal fokus mau menjuruslah. Macam fokus ni biasanya berubah setiap tahun. Ada juga kita ni bawa ke tahun yang akan datang. Jadi fokus kita ni pada tahun ini ialah menanai nilai teras kekeluargaan M3B supaya senang. Apa tu dah? Menyayangi, memeduli, menghormati dan juga bertanggungjawab. Jadi anitah yang kita ni tanai dalam semua lapisan masyarakat. Jadi kenapa kami memilih fokusan ya? Kerana memandangkan keperluan bagi mengukuhkan nilai itu kekeluargaan itu penting masanya, itu saling menyayangi, saling menghormati, saling memeduli dan juga bertanggungjawab. Yang mana insya-Allah nilai-nilai ini digunakan selaku teras dalam perancangan dan juga pengukuhan dasar, pengenalan perkhidmatan dan juga program-program pembangunan institusi keluarga. Saya menyentuh sedikitlah definisi setiap menyayangi, memeduli apa. Jadi macam kenapa kita ni memilih menyayangi? Kenapa nilai teras keluarga tu mesti ada menyayangi tu? Jadi kerana dalam kehidupan kita ni ibu bapa dan juga anak-anak itu perlu ada kasih sayang. Betul. Jadi binalah kasih sayang bersama keluarga, mewujudkan kebahagiaan, keharmonian dan juga menjamin yang terjamin sepanjang masa. Jadi kalau ada kasih sayang ni, bahagialah, insya-Allah bahagialah kehidupan kita ni dan juga masyarakat. Memeduli, ni senang. Macam we care each other. Penting walaupun kita ni keluarga tu lagi penting kita ni peduli sebenarnya. Betul. Jadi dalam orang macam pembentukan keluarga tu memainkan peranan yang penting, pengaruh yang amat besar dalam pembentukan struktur anak-anak. Jadi tanggungjawab ibu bapa dan juga orang tua tu sentiasa memeduli dan juga meyakinkan orang menyediakan tempat-tempat yang selesa untuk anak-anak membesar. Jadi orang macam kalau kita ni melihat macam bapanya memeduli anaknya ataupun anak ni melihat bapanya memeduli nininya. Jadi cycle. Kan cycle punya bapakku memeduli niniku-nya. Jadi ia insya-Allah akan menjadi cycle, menjadi contoh yang baik. Ia akan memeduli indongnya. Pasalnya bapakku memeduli indongku-nya. Cycle itu menjadi mungkin kebiasaan, mungkin yang melihat jadi contoh teladan yang baik. Dan seterusnya juga macam menghormati. Okey, tadi saya cakap sudah tadi menyayangi dalam sebuah keluarga. Tadi memeduli sebuah keluarga dan juga mesti juga ada hormat menghormati. Macam hormati privasi masing-masing dan juga orang kadang-kadang family ni need juga time-nya sendiri. Orang jadi kalau ia indah mau diganggu, kalau boleh bagi space. So tadi menghormati each other. Sama juga menghormati ni bertegur siapa pun menghormati juga. Jangan juga kau aku. So ndak ada menghormati di sana. Betul. So seterusnya tanggungjawab. Okey, tanggungjawab ni sebenarnya setiap individu mesti ada tanggungjawab. Dan semestinya kerajaan pun kita mesti ada tanggungjawab. Kita ni kan apatah lagi keluarga. Jadi di sana masing-masing anak-anak dan juga ibu bapa dan juga ahli keluarga kerana tu mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Tema dah pun dikongsikan bersama. Sekali lagi audio untuk pengetahuan kita bersama, Keluargaku Harapanku. Tema tersebut masih lagi tadi kekalkan. Dan juga sebentar tadi kita ni sudah Puan tetamu kita telah pun menjelaskannya mengenai dengan fokus sambutan sebetulnya. Dan sekarang kita ingin mengetahui pula Puan, apakah konsep sambutan? Mungkin berbeza ataupun macam mana ni? Okey, konsep sebenarnya sama. Masih sama lagi. Masih sama. Konsep sambutan itu pada tahun ini sama macam konsep-konsep yang akan tahun-tahun sebelumnya yang mana kita ni memerlukan pendekatan senegara.
whole of nation approach yang mana agensi-agensi kerajaan, swasta, NGOs dan juga institusi mukim dan kampung digalakkan untuk menyambut Hari Keluarga melalui pelaksanaan beberapa inisiatif yang menjurus kepada yang fokus kita iaitu menyayangi, memeduli, menghormati dan juga bertanggungjawab. Antara program-program yang dirancang pada tahun ini, insyaAllah akan diadakan majlis kesyukuran sempena Hari Keluarga Kebangsaan dan juga bacaan doa keluarga insyaAllah. Seterusnya juga ada program keluarga anakku kesayanganku menggunakan format baru insyaAllah pada tahun ini. Dan juga seperti tahun lepas, Festival Keluarga Harmoni insyaAllah juga akan diadakan dengan kerjasama rakan-rakan strategik yang berbentuk aktiviti lah, family games apa tu insyaAllah. Pasal for the past 2 ke 3 tahun ini kita ni mengalami pandemik COVID. Jadi sambutan-sambutan itu pun indah macam mana how to say, indah dijalankan dengan berskala besar. Jadi kita ni slowly adapt a new norma baharu ni. Jadi perlahan-perlahan kita ni membuat dari skala kecil dulu dan mungkin skala sederhana. Sebetulnya itu yang ingin saya tanyakan tadi kan. Untuk soalan berikutnya, kan kita ni sudah menghadapi saat-saat pandemik kan. Betul. Dalam 2 atau hampir 3 tahun ini kita berhadapan dengan situasi COVID-19 ya. Jadi mungkin pada tahun ini ada sesuatu lagi memang sesuai lah ya yang telah pun dinyatakan ini ya. Kalau tahun-tahun lepas mungkin sejak 2012 kita menyambut Hari Keluarga itu secara besar-besaran dalam satu hari. Betul. Tapi semenjak orang 2-3 tahun kebelakangan ini tadi menyambut sepanjang tahun. Memandangkan satu of course pandemik because of pandemic, and also mungkin kalau ia sepanjang tahun itu lebih terasa meriahnya daripada orang satu hari saja kita ni menyambut. Jadi pada tahun ini pun kita ni ada merancang juga aktiviti-aktiviti yang diraikan sepanjang tahun. Jadi kita ni memerlukan juga kerjasama dengan rakan-rakan strategik untuk mengadakan macam contoh selepas tadi mungkin ada wawancaranya iaitu insyaAllah muktamar antarabangsa Fik Al-Usrah sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan dan juga ada forum Keluargaku Harapanku insyaAllah. Jika diperhatikan daripada ianya mula-mula diperkenalkan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan di negara kita bermula pada tahun 2012 seperti yang telah pun dinyatakan. Ramai juga pihak-pihak persendirian yang mengadakan acara-acara keluarga, berkumpul bersama dengan keluarga, acara-acara sukan lah misalnya, makin nampak atau apa sahaja. Makin kelihatan. Makin kelihatan. Dan ianya dapat diterima pakai dengan orang lebih positif lah ya. Dan alhamdulillah acara diadakan mungkin di sekitar rumah yang agak luas ataupun di pantai ataupun tempat yang agak lapang ya. Alhamdulillah ini satu perkembangan ataupun satu orang tindakan yang begitu positif lah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk perancangan pada tahun ini mungkin macam mana saranan daripada pihak BIS kita sendiri, apakah ianya dijangkakanlah sebetulnya macam mana? Okey, InsyaAllah mudah-mudahan pada tahun ini bertambah lagi sambutan datunya orang. Kalau sudah kita disambut tahun lepas, sambut lagi tahun ini. Orang tapi indah semestinya pada bulan Mei. Mungkin pada bulan Disember pun boleh mengadakan Hari Keluarga masing-masing. Jadi menyambung kepada sebagai saranan dan juga rumusan lah kira-kira topik kita pada pagi ini. Jadi satu of course lah kita ni sebagai keluarga berikanlah sokongan kepada keluarga kita ni. Kita ni mesti shared responsibility. That's why kenapa fokus kita ni pada tahun ini ada salah satunya ialah bertanggungjawab. Sebagai contoh menjaga ahli keluarga, menjaga ibu bapa terutamanya yang sakit kan, yang memerlukan penjagaan yang sepenuh masa. Dan juga ada juga tadi saya katakan luangkan masa bersama keluarga kita ni. Hari keluarga tu kita sudah orang masa kita di sama-sama tu buang yang keruh, ambil yang jernih. Sesuai lagi di Aidilfitri. Betul, ngam Syawal dia kan. Next point saya tu awal kita tu menyambut. Jadi meluangkan masa bersama keluarga tu walaupun sesibuk manapun kita ni. We have to find time untuk keluarga kita ni. Kenapa?
Pasal kalau kita ni indah meluangkan masa bersama keluarga, macam mana anak-anak akan faham. Macam mana kita ni akan faham akan nilai anak-anak. keluarga tersebut. Betul. Ya. Jadi macam anak buat homework, indah salah kita duduk di siring. Betul. Kan? Dengan Ya. ni sejak apa? Mungkin pada masa yang sama ia bertanya. Jangan anak buat homework kita ni main telefon. Ya, betul-betul. Betul. Jadi di sana nampak walaupun hanya sekadar duduk, orang mendangani sudah cukup sebenarnya. Betul. And then kalau ada masalah, kalau ada masalah, leraikan masalah itu awal-awal. Jangan sampai tunggu semakin keadaan semakin memburuk atau meruncingnya orang. Jadi kalau tani keep to ourselves, kita berbincang bersama ahli keluarga, indat ya orang yang penting communication itulah. Interaksi antara kedua belah pihak itu sama-sama menyelesaikan masalah. Ada lagi sedikit yang silakan. Kita masih macam lagi saya monopoli orang panggil. Ada juga kalau tidak salah tahun lapas yang sangat viral ya. Sanggup mencari salah silah keluarga dikumpulkan. Ada yang macam keluarga terdekat daripada negara yang dekat ya, Sabah Sarawak. Ada kan sepupu sekali betul. dipanggil berkumpul dalam satu dewan yang disewa. Jadi diorang berkumpul bersama. Yes. Itulah. Ada saya melihat juga. Ada kan? Macamnya dorang take turn. Kalau tahun ini dorang buat di Brunei. Ya. Next year dorang buat di Sarawak. Secara bergilir-gilir. Jadi keluarga tu menjadi rapat. Dia tadi tahu sudah terjumpa kerana rupanya aku ni cousinku. Tapi komuniti biasanya tukar-tukar resepi lah ya. Betul sekali. Ya, silakan Mahira. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah sebenarnya kita sudah mengetahui tadi berkenaan dengan tema sambutan ya. Seperti yang kita sudah ketahui ya. Keluargaku, harapanku, dan juga kita telah mengetahui apakah fokus sambutan. Ada 4 tadi yang dikongsikan tadi, iaitu menyayangi, memeduli, menghormati, bertanggungjawab. Jadi itulah ya yang telah pun dihuraikan tadi. Boleh tahan Mahira ya. Kalau ujian memang lulus. Insya-Allah. 3K 1B. M3B. M3B, maafkan saya. M3B. M3B, maksudnya M itu 3, B itu 1. Betul. Jadi alhamdulillah ya, mungkin kalau kita melihat di sepanjang tahun ada pelbagai format acara yang diadakan. Jadi kalau mungkin tahunan ni, mungkin apakah perancangan format yang akan dibawakan, mungkin aktiviti keagamaan, riadah dan sebagainya, macam mana ni? Ya, betul. Ada tadi dalam semasa konsep, saya menerangkan konsep sambutan Hari Keluarga Kebangsaan itu, indah semestinya kita ni buat Hari Keluarga itu pada bulan Mei. Jadi kita ni buat sepanjang tahun. Jadi insya-Allah ada wawancara selepas ini ya, iaitu mengenai salah satu aktiviti yang diraikan sepanjang tahun program kita ni, yang mana ia berbentuk aktiviti, berbentuk bengkel dan juga forum. Jadi mungkin ada wawancara selepas ini, iaitu mengenai muktamar antarabangsa Fiqh Al-Usrah is actually one of the program sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan. Betul, selepas ini nanti. Jadi ada kesinambungannya. Betul. Sesuai lah ya. Wawancaranya Karanga. Betul. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau bagi mereka penonton-penonton kita yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Hari Keluarga Kebangsaan. Jadi macam mana ni kalau mungkin dapat mereka mengetahui lebih lanjut mengenai dengan informasi dan juga maklumat yang akan bakal dikongsikan ni nanti pun? Mungkin boleh mengikuti Instagram Japim Brunei ataupun familymatters.japim. Jadi di sana kami akan mengongsikan aktiviti-aktiviti ataupun mungkin kalau ada aktiviti berbentuk forum, mungkin orang ramai boleh mengikuti. Jadi di sana boleh mengetahui dengan lebih lanjut. Ya, alhamdulillah. Jadi itu dia ya beberapa penjelasan yang memang cukup jelas yang telah dikongsikan oleh tetamu kita, itu bersama dengan yang mulia Puan Siti Alifah Wang Osman, merupakan pegawai pembangunan masyarakat. Terima kasih Puan sebab berkesudian untuk menjelaskan dan juga menghuraikan maksud sambutan Hari Keluarga Kebangsaan untuk tahun ini yang memfokuskan kepada 3M 1B.
Apa Betul. dia? Iaitu menyayangi. Sekali lagi, menyayangi, memeduli, menghormati, bertanggungjawab. Betul. Itulah sebenarnya institusi keluarga ini memainkan peranan yang penting. Jadi perlu ada 3M dan juga 1B ini untuk memastikan kekukuhan institusi kekeluargaan yang lebih jitu lagi ni kita ni. Betul. Sayang sekali Mahirah ya, kalau di ruang sana kita ni masih lagi ada hidangan untuk Hari Raya. Tapi nanti insya-Allah ya. Waktu rehat nanti kita bersama dengan tetamu kita ya. Betul. Terima kasih sekali lagi Puan ya di atas kesudian Puan berkunjung bersama kami di Rampai Pagi ini. Insya-Allah di lain kesempatan kita berjumpa lagi dan kami mendoakan semoga apa yang akan kita ni lakukan ataupun laksanakan nanti untuk perkara ini semuanya diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjalan lancar ya. Amin amin ya rabbal Ya sesuai dengan apa yang Tani rancang. Terima kasih. Assalamualaikum dan kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.